Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita dengan tetamu yang pertama insya-Allah dan kita akan buat secara berterusan. Hari ini saya bersama dengan cikgu saya dalam bahagian YouTube. Okey, sebelum ni buat secara main-main tapi kerana duduk dalam circle cikgu, alhamdulillah ni baru menjejaki 1000 subscriber yang pertama dan alhamdulillah monetize. Tahniah. Terima kasih cikgu. Okey, tajuk yang kita nak bincangkan malam ni cikgu. Buat duit melalui YouTube, adakah boleh survive? Okey, kita tanya kepada cikgu saya sendiri dan kita minta cikgu perkenalkan diri dan cikgu berapa subscriber sekarang cikgu? 115,000. 115,000, alhamdulillah. Kita baru menjejaki 1000 yang pertama. Dan insya-Allah yang akan datang ni kita cerita lepas pada ni apa perancangan yang kita nak buat lah lepas ni insya-Allah. Okey cikgu. Okey. Minta perkenalkan diri dulu. Okey, terima kasih Tuan Syekh Kimi ataupun Kimi Channel. Kimi Channel. Okey. Saya Wan Muhammad Ali. Channel YouTube saya Wan Muhammad Ali. Boleh search dan tengok di YouTube lah. Dan saya adalah seorang usahawan dan sejak tahun 2019 lah bermulanya saya membina channel YouTube dengan beberapa faktor ataupun beberapa sebab lah yang saya akan share sekejap lagi insya-Allah. Jadi sekarang ni lebih dikenali sebagai seorang YouTuber lah. Okey, itu sajalah kot. Okey, terima kasih cikgu. Okey, yang kita nak tahu ni cikgu, kenapa cikgu pilih YouTube sedangkan ada channel-channel yang lain yang merupakan platform-platform untuk menjual, untuk buat sesuatu, dan kenapa YouTube cikgu? Okey. So macam saya kata tadi lah, saya mula bina channel YouTube tahun 2019 dan sebelum tu saya adalah usahawan yang mempunyai produk sendiri, ada kilang kosmetik, ada syarikat training, ada beberapa bisnes lah. Dan dalam training yang saya buat daripada tahun 2013, saya dah berjumpa dengan ramai orang yang buat berbagai-bagai bisnes dan saya share tentang cara marketing lah, bisnes lah, apa-apa semua tu. Dan apa yang saya nampak, ramai orang yang dia tak boleh survive dengan bisnes yang dia bina. Dia tak boleh survive sebab apa? Antara faktor utamanya adalah selain daripada bisnes tu tidak dapat berkembang, adalah disebabkan oleh dia sendiri tidak ada sumber kewangan. Bila dia buat bisnes, dia bergantung sepenuhnya kepada dia punya income dia tu daripada bisnes dia. Maksudnya bila dia berniagalah sesuatu benda, sepatutnya duit hasil daripada perniagaan tu kebanyakannya kita kena invest balik dalam syarikat untuk kembangkan dia, untuk kembangkan bisnes. Tapi disebabkan dia hanya cari makan dekat situ, dia nak beli susu anak ke, nak bayar sewa ke apa semua tu, semua duit tu daripada duit bisnes dia. Jadi apa yang berlaku, dia akan ambil duit syarikat, duit bisnes tu, menyebabkan bisnes dia tak boleh berkembang dan sentiasa tak cukup duit. Bisnes sentiasa tak cukup duit. Jadi saya fikirkan sepatutnya usahawan-usahawan ni dia kena ada satu sumber lain yang dia boleh jana income sendiri. Dia boleh buat income lain selain daripada bisnes dia. Antara yang terbaik yang saya jumpa, ini saya tengok pattern ataupun konsep yang digunakan oleh usahawan-usahawan di luar negara. Dia orang macam tu. Dia orang menggunakan YouTube kebanyakannya untuk bina personal branding, jana pendapatan pasif dan sebagainya lah. So dia orang guna YouTube selain daripada bisnes-bisnes yang dia orang buat lah. So untuk macam contohnya IG ke Facebook ads ke apa semua benda tu dia orang guna tapi untuk iklan, untuk ads. Bukan untuk dia orang punya personal branding, bukan untuk dia orang punya content. Bukan. Kebanyakannya dia orang guna YouTube. Jadi saya fikir okey, usahawan ni dia sepatutnya mempunyai satu pendapatan yang kukuh atau sekurang-kurangnya dia boleh survive daripada satu hasil yang dia bina sendiri. Antaranya contohnya macam YouTube lah. So dia tak akan ganggu lagi pendapatan daripada perniagaan dia tu. So dia dah okey, dia dah ada income personal melalui YouTube dan pasif, dan kemudian bisnes dia tu dia boleh kembangkan tanpa ambil duit daripada syarikat ataupun perniagaan dia tu. So itulah sebab saya pilih YouTube, dan bila saya nak share dengan orang tentang benda ni, saya mestilah buat dulu. Saya mesti melalui benda tu. Dan itulah yang berlaku. Okey. Kita ada soalan lagi untuk cikgu. Okey. Ada juga orang yang nak bermula dengan YouTube ni, dia tanya boleh ke sebenarnya buat duit dengan YouTube, lepas tu boleh ke survive? Ada yang geng yang baru nak belajar ni memang boleh ke menjadi satu pendapatan utama? Kalau kita tengok juga, kita tengok artis-artis pun, contohnya macam Datuk Ali Syukri, artis-artis yang lain tu, dia
walaupun dah ada banyak duit tapi dia orang tetap buat YouTube. Boleh cikgu explain sikit je? Okey. So bila kita nak faham tentang boleh ke sebenarnya kita nak jana income melalui YouTube ataupun nak survive daripada YouTube ni, kita kena faham setiap orang dia bina channel YouTube tu dengan tujuan yang berbeza. Okey, ada orang dia memang nak jadi seorang influencer. So dia jadikan YouTube tu sebagai platform untuk dia berkarya ataupun untuk dia share dia punya content. Okay, so dia adalah sebenarnya dia punya target adalah untuk menjadi influencer. So kita jangan cerita tentang pendapatan dulu. So target dia influencer. Yang kedua adalah macam tadilah artis, macam usahawan-usahawan yang berjaya. So dia orang membina platform YouTube ni bukan sekadar untuk jadi influencer. Dia orang memang dah influencer dah. Cuma dia orang nak membina satu lagi platform yang untuk engage dengan dia punya audience. Dalam masa yang sama YouTube ni menguntungkan. So kalau dia bina tempat lain, still dia masih lagi popular, dia masih lagi ada nama, ada pengaruh. Tapi hasil tak ada. Yang ni dua dalam satu. Ya, yang ni dua dalam satu. So hasil dapat, audience dapat, banyak benda yang dia boleh lah daripada YouTube. Yang kedua, yang ketiga, kita nak bina YouTube, ada orang dia bina YouTube, dia bukan nak dapatkan income daripada YouTube tu sendiri, tapi dia nak cerita tentang bisnes dia nak cerita tentang perniagaan dia nak cerita tentang kepakaran dia. So dengan YouTube ni kita ada pattern di YouTube. Orang tengok video YouTube, orang tak tengok dalam seminit 30 second seperti mana dalam TikTok, IG dan sebagainya. Orang tengok dalam YouTube biasanya lama sebab video di YouTube ni antaranya yang panjang-panjang dan dia lebih berat. Dia bukan konten-konten yang ringan-ringan. Jadi di situlah tapak tempat untuk pakar-pakar, untuk orang-orang yang berniaga produk-produk tertentu yang perlukan penjelasan yang panjang. So dia gunakan platform YouTube tu untuk promote bisnes-bisnes atau produk dia. Itu yang ketiga. Yang keempat. Okey, yang keempat ni dia adalah orang yang dia nak bina branding ataupun dia nak wujudkan satu media punya marketing, media punya bisnes. Contohnya macam syarikat-syarikat yang buat pengiklanan. Syarikat-syarikat yang mungkinlah kita wujudkan satu team, nama dia macam apa nama tu yang Samsul Yusof buat tu, Scope Production. Scope Production. Kita nak wujudkan satu media production. Macam Syamil Shazali, dia buat Syamil Shazali Production. So dia punya tujuan dia adalah dia nak bisnes buat iklan kepada usahawan-usahawan, kepada syarikat-syarikat. Maksudnya tujuan dia adalah untuk menunjukkan jalan cerita yang dia buat. Kemudian dia nak jual lah dia punya servis. Itu matlamat asal dia. Dia bukan nak buat duit dengan YouTube. Jadi di situ ada 4 orang yang berbeza dengan YouTube. Okey, so kita pergi kepada soalan yang kedua tadi. Boleh ke dia orang nak survive? So nak survive bergantung kepada kita punya kerja lah, kita punya strategi. Apa kita punya plan. Kalau kita buat kerja tak ada plan, kita jadi influencer nak bergantung pada YouTube saja, memang tak lepas lah. Tak jalan. So kalau nak income yang kita kata boleh survive, boleh pergi berjauh, boleh berkembang, jawapan dia adalah bergantung kepada kita punya strategi, kita punya plan. Bukan YouTube tu sendiri, tak. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Soalan kita yang seterusnya, bolehkah menjual apa sahaja dengan YouTube ni? Kadang-kadang orang yang nak masuk YouTube ni dia telah ada satu perniagaan, tapi perniagaan apakah yang boleh dan apakah yang tak boleh? Ke semua boleh? Okey. Dia sebenarnya dalam YouTube ni dia hanyalah platform. Bergantung pada kita lah, kita nak fokus ataupun nak visual macam mana kita punya bisnes, kita punya produk tu. So kalau tanya saya apa saja ke boleh jual ataupun produk-produk tertentu, bagi saya semua boleh. Semua boleh. Hartanah ke, kalau kita tengok sekarang orang buat ejen-ejen hartanah sekarang, mana lebih menarik orang tengok, maknanya video overview yang dia pergi ke rumah tu, lepas tu masuk walk through kan dalam rumah, pergi tunjuk sini, ataupun yang hanya bercakap saja, tunjuk gambar je. Video lebih menarik kan? Semestinya video. Semestinya video, dan jarang kita jumpa video-video macam tu di platform yang lain. Contohnya di Facebook, di IG, di TikTok jarang. Tapi di YouTube sangat banyak. Sangat banyak benda tu. Sebab macam saya cakap tadi, di YouTube orang yang tengok adalah orang yang serius. Di Facebook, di IG, sebab kita kena faham konsep YouTube dengan platform media sosial yang lain ni, beza dia adalah YouTube ni dimiliki oleh Google, yang mana kekuatan Google adalah keyword. Maksudnya orang yang mencari konten tersebut. Cari. Berbeza dengan sosial media yang seperti saya sebutkan tadi, TikTok, IG, Facebook semua, dia adalah platform yang menghidangkan kepada audiens sesuatu konten yang viral, konten yang ramai orang nak tengok, tak kisahlah benda tu cerita apa. Jadi orang pergi ke platform-platform ni untuk berhibur, untuk tengok benda-benda yang dia tak minta, tapi dia nak tahu apa yang ada, apa yang menarik sekarang, itu je.
Tetapi di YouTube orang mencari apa yang dia nak. Lebih targeted. Lebih targeted. Sebab tu walaupun kita tengok daripada dulu sampai sekarang, walaupun wujudnya Facebook telah menghancurkan MySpace, apa lagi nama-nama yang gah suatu masa dululah. Dia dah habis. Dah. Oh, baik. Okey, tadi masalah sikit teknikal. Okey, kita sambung kepada yang tadilah cikgu. Okey, so saya sambung sikit lagi yang tadi. Jadi soalan dia adalah boleh jual apa saja tak dalam YouTube ni? So jawapan dia memang boleh jual apa sajalah sebab YouTube ni menggunakan konsep ataupun kita panggil dalam Google punya istilah SEO, Search Engine Optimization. Maksudnya dia menawarkan kepada kita konten-konten yang orang cari ataupun keyword-keyword yang orang cari. So kelebihan dia bila kita buat sesuatu video konten berkaitan dengan sesuatu benda yang orang cari, seorang tu akan jumpa kita dan daripada situ lebih targeted lah. Maknanya kita akan tujukan video kita kepada orang yang nak. Kalau kita bercakap tentang durian, so kita akan dapat orang yang cari durian. Kalau kita bercakap tentang hartanah, tentang kita nak jual rumah, kita akan dapat orang yang nak cari tentang rumah. Dan begitulah seterusnya. Okey, so itu saja untuk jawapan boleh ke jual apa saja. Bagi saya memang boleh lah. Okey. Okey, cikgu, soalan yang mungkin yang terakhir sedikit lah. Okey, sekarang ni kita cerita tentang YouTube ni. Okey, macam mana nak mula cikgu? Mungkin ada orang baru yang nak berjenak-jenak mungkin dengan keadaan ekonomi sekarang ni, dia nak start buat pasif tu. Saya teringat satu cikgu. Untuk YouTube ni cepat ke boleh duit cikgu? Okey, macam saya agak lambat sedikit sebab main-main dan ada yang rekod sebelum ni yang satu kelas dengan saya 3 bulan dah start boleh buat 4 angka maintain sebulan cikgu. Macam mana nak mula dan benda tu cepat ke boleh duit cikgu? Okey, untuk buat duit dengan YouTube ni dia depend kepada macam mana cara kita buat duit dengan YouTube lah. Okey, tapi tu yang kedua soalan tadi kan. Okay, soalan yang pertama macam mana nak mula dulu. So macam mana nak mula bagi saya kalau anda nak bermula, first lingkungi diri anda dengan komuniti yang sesuai. Maksudnya kalau anda nak belajar berkaitan dengan jadi founder produk, anda kena berkawan dengan founder-founder produk. Kalau anda nak jadi seorang influencer, anda kena berkawan dengan para influencer dan tengok macam mana cara dia orang positionkan diri dia orang. So bila anda nak jadi seorang YouTuber ataupun nak bangunkan channel YouTube untuk buat income dan sebagainya, cari orang-orang, komuniti-komuniti yang sama. Maknanya grup-grup yang buat YouTube, orang-orang yang sedang membina channel YouTube, cari guru-guru yang boleh ajar anda, yang anda boleh bertanya. Kalau kita bermula seorang-seorang, biasanya kita akan bukan ketinggalan banyak benda yang kita tak tahu, so menyebabkan kita rasa lost. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita buat dan kita tak berjaya, kita rasa kecewa, kita tidak ada motivasi. Tapi bila kita dalam komuniti, kita akan rasa macam ada orang yang dah buat lebih jauh, ada orang yang slow tapi dia usaha. So kita tahu di mana kita dan kita terus boleh usahakan. So macam mana dari segi teknikal, tutorial dalam YouTube sangat banyak. Macam mana saya bermula, macam tu juga. Saya bermula, saya beli video tutorial daripada luar negara. Saya cari guru-guru, bukan guru-guru secara personal lah, guru-guru online yang mengajar tentang macam mana nak jadi YouTube. Saya tengok hari-hari tengok sampailah melekat dalam diri itu sebagai aku ni dah kena start, aku ni dah kena mula. Macam Kimi ni dia ambil masa 3 tahun kan. Lebih kurang 3 tahun. Buatlah sikit-sikit kan, sikit-sikit. Walaupun dia tak buat, tapi dalam kepala tu dia ada rasa bersalah dia. Dia ada rasa macam tak boleh, aku kena buat. Maknanya benda tu ada sekelumit rasa yang sampai satu masa nanti aku akan buat juga. Aku akan buat juga. Dan dia tengok orang-orang yang bersama dengan dia dah naik, dah berjaya, dah buat apa semua. So itu yang menyebab akhirnya dia sampai satu tahap yang mana dalam minggu lepas kalau tak silap dah achieve 1000 subscriber dan video pun dah dekat 100,000 dah view kan. So benda ni berlaku apabila kita buat je. Kita buat ni maksudnya kita upload video, kita konsisten kan. Kalau upload video sebulan 2 bulan lepas tu dah senyap, tak jadi benda lah. Macam Kimi ni dia dah yang betul-betul konsisten lebih kurang setahun lah. Lebih kurang setahun. So nak dapat 1000 orang setahun. So benda tu tak pelik. Saya sendiri 8 bulan baru dapat 1000 orang. Okay, yang penting kita buat. Okay, soalan dia, adakah dapat duit tu cepat? Macam Tuan Kimi kata tadi, ada kita punya team juga ataupun kita punya gang yang belajar sama, 3 bulan dia dah boleh achieve buat income 4 angka sebulan. So sebenarnya benda ni tidak ada ketentuan lah. So ada mereka yang bernasib baik, dia punya channel tu grow dengan cepat. Macam anak saya sendiri, baru sebulan dia dah dapat hampir 400 orang subscriber. Baru sebulan. Anak umur 9 tahun. Buat video sendiri, edit sendiri, upload sendiri. So baru nak sampai sebulan lah, baru nak masuk sebulan,
dah 400 orang subscriber, dah 100,000 lebih view. So itu dia punya nasib. Bukan dia punya nasib lah, dia punya usaha, tapi maknanya benda tu menjadi. Sebelum ni dia dah buat channel yang sebelum ni dah ada 200 lebih, 250. Tapi channel tu dah 2 tahun dah buat, baru dapat 200 lebih. Tu cerita tentang benda lain. Yang baru ni cerita tentang benda lain. So kita tak tahu di mana rezeki ataupun bila dia akan sampai. Tapi kita kena ada plan. Sebab kalau katakanlah kita nak buat duit dengan YouTube, senang cerita lambat. Senang cerita lambat lah. Tapi kalau kita gunakan YouTube ni sebagai satu platform untuk kita sharing tentang sesuatu benda yang kita nak promote, kita nak jual. Contohnya macam kita jual ubat lelaki ke kan, kita jual apa-apa je produk kesihatan, produk kecantikan ke apa semua ke. Macam saya sendiri, walaupun 8 bulan baru dapat 1,000 orang subscriber, selepas 12 bulan baru boleh monetize, dalam 10 bulan baru boleh monetize, maksudnya boleh dapat income daripada YouTube. Dan income pertama saya dalam YouTube adalah 1 tahun cukup-cukup, 12 bulan. So bulan ke-12 tu ataupun bulan ke-12 tu saya dapat income pertama daripada YouTube sebanyak RM400. Okey. Tapi saya dah buat duit pada bulan pertama masa buat YouTube. Sebab saya dah berkongsi tentang saya punya bisnes dalam tu. Saya berkongsi tentang saya punya kelas, saya punya training dan sebagainya. Jadi saya dah mula buat duit daripada YouTube dah melalui benda yang saya jual. Jadi isu dia adalah di mana sebenarnya kita buat duit tu. Kalau nak bergantung semata-mata kepada YouTube, memang lambat lah. Tapi ada orang contohnya macam Sugu Pavitra, tak lambat, dalam sebulan je dia terus dapat ratus ribu subscriber dalam sebulan 2 bulan je. Dan bulan kedua dia dah dapat income lebih kurang 8,000, lepas tu berbelas ribu kalau tak silap. Dan itu rezeki dia pada waktu PKP. Sama juga dengan beberapa orang lagi lah yang naik. So benda ni kita faham dia tidak ada ketentuan. Kita hanya boleh buat dan kita tak boleh menentukan sama ada berapa lama kita akan dapat. Tapi kalau kita promote sesuatu, kita jual sesuatu, kita boleh dapat segera lah. Jadi jadikan YouTube tu sebagai platform, bukan YouTube tu sebagai sumber utama untuk kita jana pada peringkat awal. Tapi kelebihan dia, kenapa kita perlu teruskan? Sebab kelebihan dia sampai satu masa YouTube ni dia punya subscriber sentiasa naik. Ya, dia compounding. Dia bukan turun naik tak. Dia sentiasa naik dan makin kita buat dia makin naik. Dia bukan makin turun tidak. Jadi bila dah makin naik, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Sekali satu kerja kita buat, kita dapat banyak hasil. Maksudnya daripada YouTube kita dapat subscriber baru, kita dapat content, kita dapat, lepas tu produk kita jual pun kita dapat, branding kita dapat. Ini free marketing je. Dan benda ni tak berlaku sepanjang pengalaman saya. Benda ni tak berlaku dalam Facebook, tak berlaku dalam IG, tak berlaku bagi saya lah. Bagi orang lain mungkin lain. Kenapa saya kata macam tu? Sebab bila kita buat dalam Facebook, dalam YouTube, dalam IG, kita kena konsisten daripada dulu sampai sekarang. Konten-konten kita yang bertahun 2-3 tahun lepas dah tak dah tak relevan, betul. Dia dah tak timbul. Tapi dalam YouTube, konten-konten kita yang lama-lama tu still akan relevan sepanjang masa kalau kita buat konten-konten yang evergreen. So itu kelebihan dia lah. Jauh lah beza, jauh sangat beza. So itu je lah jawapan saya. Okay. Terima kasih cikgu. Okey, ni adalah soalan yang last. Cikgu minum air dulu cikgu. Okey, soalan yang last kita nak minta nasihat daripada cikgu. Kalau orang yang nak buat YouTube ni, apa nasihat dan kata-kata emas cikgu? Sepatah dua kata cikgu. Okay. So panjang sangat dah. So Kimi kata sepatah dua je. Panjang sangat bebe. Okay. So kalau nak bermula lah, macam apa yang saya cakap tadi, dua tu je lah paling penting. Yang pertama, cari community. Okay, bina circle. Kita duduk dalam environment orang-orang yang memang bina channel YouTube, orang yang jadi YouTuber. Sebab apa saya kata macam ni? Sebab kalau anda berusaha nak jadi YouTuber ni dan anda bercerita lah dalam Facebook ke apa ke, anda bagi tahu macam susah ke apa semua, orang lain yang tak buat, orang lain yang macam buat benda lain, so dia akan mematahkan semangat kita. Dia kata tak payahlah, buat benda ni lagi cepat lah, buat benda tu lagi gini kan, macam-macam lah. Tapi kalau dalam circle yang betul, dia orang akan beri sokongan. Dan banyak kita dapat kita dapat tengoklah orang lain dia berjaya, orang tu berjaya, orang tu berjaya. So kita rasa bermotivasi lah. Itu yang pertama. Yang kedua, carilah guru. Carilah guru ni maksudnya orang yang kita boleh bertanya, orang yang kita boleh, sebab kadang-kadang masalah bila kita tak ada guru ni, kita akan ada masalah teknikal, kita akan ada masalah copyright, kita ada masalah dari segi ketandusan idea, kita ada mungkin masalah juga ataupun situasi kita tak ada plan macam mana sebenarnya nak kembangkan. Jadi benda tu kadang-kadang menyebabkan kita lost lah, sampai satu masa kita lost. Jadi kalau kita ada guru, kita ada tempat untuk bertanya, itu lebih membantulah. Sebab serius saya bagi tahu, ramai YouTuber di luar sana yang depressed. Depressed. Ini bukan YouTuber je dalam bisnes ke dalam apa ke, ramai orang depressed sebab apa? Sebab dia tidak ada orang yang boleh guide dia, dia stand alone dan dia sangat-sangat tertekan.
Jadi dalam apa benda pun yang kita buat, kita akan melalui benda tu lah. Tapi kalau kita ada kawan, kita ada guru apa semua, lebih mudah untuk kita dapatkan panduan. Okay, so itu sajalah jawapan daripada saya. Okey, alhamdulillah. Oh, panjang juga. Okey, alhamdulillah. Penjelasan yang sangat baik daripada cikgu. Ni penutupnya. Okey, jangan lupa subscribe. Lepas tu kita ada link kalau siapa-siapa yang nak belajar video tentang macam mana nak buat YouTube lah cikgu dok. Kalau rajin pergi search YouTube sendiri. Kalau yang ni link ni kita belajar direct secara video online tutorial. Group support yang insya-Allah boleh membantu anda yang nak bermula untuk buat duit melalui YouTube lah, ataupun belajar buat melalui YouTube. Okey, mungkin ada dekat dalam description ataupun dalam komen lah. Okey, setakat tu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.